Salam sejahtera dan bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awal. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. 1,000,000 dos vaksin Pfizer-BioNTech sumbangan Amerika Syarikat mendarat di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang sekitar jam 8.12 pagi tadi. Jumlah berkenaan merupakan sebahagian daripada kumpulan awal 80 juta vaksin buatan Amerika yang dijanjikan oleh pentadbiran Joe Biden bulan lalu untuk perkongsian global. Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Menteri Penyelaras PIK Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan Duta Amerika Syarikat ke Malaysia Brian McFeeters menyaksikan ketibaan bekalan vaksin itu. Selain sumbangan vaksin daripada kerajaan Amerika, Malaysia turut menerima 1 juta dos vaksin AstraZeneca yang disumbangkan kerajaan Jepun pada Khamis lalu. Dan kita bersama dengan wartawan Astro Awani Umavati Ramayang ketika ini berada di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah menyaksikan pendaratan vaksin tersebut sebentar saja tadi. Umar, teruskan laporan. Terima kasih Riza. Ya, saya kini berada di Kompleks Raya Lapangan Terbang Sultan Aziz Shah. Dan kami kru Astro Awani tiba di sini seawal pukul 6.30 pagi. Bagaimanapun kami hanya dibenarkan memasuki kawasan ini pada pukul 7, kira-kira pukul 7.30 pagi tadi, Riza. Dan setibanya kami, saya dapat menyaksikan pesawat TH384 iaitu Raya Airways tiba mendarat di sini tepat pukul 8.12 pagi membawa 1 juta dos Pfizer-BioNTech dari sumbangan daripada kerajaan US, dan bekalan itu dihantar dari lapangan terbang Northern Kentucky sejak 2 Julai lalu dan lokasi terakhir sebelum tiba di sini adalah lapangan terbang Singapura pagi tadi, di mana dia berlepas. Pesawat ini dilaporkan berlepas pukul 7 pagi tadi. Dan turut seperti mana yang Riza cakap, turut menyaksikan ketibaan pesawat itu adalah Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin dan juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID Kebangsaan YB Khairi Jamaluddin. Dan turut hadir adalah juga Duta US ke Malaysia pagi tadi, dan sejurus itu kita dapat menyaksikan sebentar tadi sidang media daripada Duta Besar US ke Malaysia dan juga YB Khairi, di mana YB Khairi tadi menjelaskan dengan sumbangan 1 juta dos daripada US pagi tadi menjadikan sejumlah 6.4 juta dos Pfizer BioNTech kini dilaporkan berada di Malaysia, dan setakat ini sumbangan ini dilihat sebagai tanda keakraban antara kerajaan US dan juga Malaysia. Rizal. Okey, terima kasih Umavati Ramayang, dan kita akan teruskan dengan laporan tersebut dalam jam-jam akan datang. Seterusnya, dagangan di saham Asia Pasifik, perdagangan di Bursa Asia Pasifik dibuka bercampur dalam dagangan pertama hari ini dengan harga minyak mengukuh ke paras $76 setong menjelang mesyuarat OPEC+. Dalam masa yang sama, pelabur turut menantikan data dari Amerika dan juga China. Bursa Malaysia dijangka diniaga dalam jajaran kecil pada minggu ini antara 1,530 mata dan 1,540 mata pada minggu ini. Menurut ahli ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Adam Muhammad Rahim, selain perkembangan COVID-19, pelabur akan memantau mesyuarat Jawatan Kuasa Dasar Monetary mengenai kadar dasar semalaman yang akan diadakan oleh Bank Negara Malaysia pada 8 Julai ini. Beliau yang dipetik bernama menyatakan bahawa negara masih dalam proses pemulihan dengan kes coronavirus masa terus melebihi 5,000 kes sehari. Menurutnya, kadar faedah semasa dianggap sesuai pada masa ini untuk menyokong ekonomi. Tambahnya, OPR yang lebih tinggi pada 2022 adalah lebih wajar apabila majoriti penduduk di negara ini telah divaksinasi sepenuhnya dan sekatan untuk aktiviti ekonomi telah berkurangan. Beliau turut jangka negara akan capai sasaran vaksinasi 80% penduduk akhir tahun ini, dan ini akan saksikan lebih banyak ekonomi dibuka. Dan sementara itu, ringgit akan terus diniagakan dalam tekanan berbanding dolar Amerika minggu ini. Ini berikutan peniaga mata wang memantau perkembangan di Amerika Syarikat selain menunggu mesyuarat Jawatan Kuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia pada Khamis ini.
Menurut ahli ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, dolar Amerika berbanding ringgit telah bergerak lemah pada minggu lepas. Ini di tengah-tengah peningkatan indeks dolar Amerika kepada 92.632 mata pada Jumaat. Tambahnya data seperti indeks pengurus pembelian Malaysia yang merosot mendadak kepada 39 mata pada Jun berikutan pelaksanaan fasa pertama dalam pelan pemulihan negara dijangka memberi impak buruk kepada ringgit. Dan seterusnya, kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan dengan kecenderungan meningkat pada minggu ini. Ini menjejaki sentimen yang kukuh dalam pasaran minyak kacang Chicago dan juga prospek prestasi yang lebih baik. Peniaga minyak sawit David Ng berkata harga dijangka diniagakan dalam jajaran ketika pasaran menunggu laporan tanaman utama. Sementara itu, Palm Oil Analytics yang dipetik bernama berkata niaga harapan MSM diniagakan tinggi untuk hari keempat berturut-turut pada minggu lepas. Ini didorong kenaikan yang lebih rendah daripada jangkaan dalam pengeluaran pada Jun tetapi kenaikan ekspor yang kukuh. Beliau berkata bagi minggu ini niaga hadapan MSM masih mempunyai peluang untuk meningkat jika anggaran SD Jun menunjukkan kenaikan pengeluaran dan penurunan stok. Dan untuk membincangkan berkenaan unjuran pasaran pada minggu ini, kita bersama dengan pengurus dana Value Partners Asset Management, Kamal Mustaza. Kamal, minggu lepas kita saksikan angka PMI yang rendah untuk Malaysia dan juga beberapa negara di Asia Tenggara. Bagaimana ini akan pengaruhi sentimen pelabur pada minggu ini? Hai Rizal. Jadi kalau kita lihat sektor pembuatan di Asia Tenggara kini berada dalam mod penguncupan dengan PMI keseluruhan untuk Asia Tenggara merosot di bawah paras 50 kepada 49 mata pada bulan Jun berbanding 51 mata pada bulan Mei. Di mana jika kita lihat 5 dari 7 negara ASEAN mencatatkan penguncupan. Dan seperti yang Rizal sebutkan, kemerosotan paling ketara dilihat di Malaysia dan ini mencerminkan keyakinan perniagaan menurun akibat dari langkah-langkah ketat kawalan pergerakan. Jadi secara langsung ini menunjukkan jumlah kes COVID dan langkah kawalan yang lebih ketat akan terus memainkan peranan dalam mempengaruhi sentimen pelabur terutama di rantau ini. Jadi dengan negara seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand yang kini melaksanakan kawalan pergerakan yang lebih ketat, pastinya ia akan memberikan impak negatif terhadap sentimen pelabur di Asia Tenggara pada minggu ini. Dan khabar beberapa negara akan turut mengumumkan angka PMI mereka pada minggu ini lagi. Dan mungkin khabar boleh jelaskan apakah bezanya trend PMI di Amerika, di UK dan juga di Eropah berbanding dengan negara-negara yang khabar sebutkan berdepan dengan kenaikan kembali kes COVID-19 di Asia Tenggara? Jadi secara umumnya peningkatan kes COVID diikuti oleh kawalan pergerakan yang lebih ketat akan terus mempengaruhi angka PMI lambat laun. Kita sudah lihat bahawa Pertubuhan Kesihatan Sedunia sudah pun memberi amaran bahawa pandemik COVID kini berada dalam fasa yang berbahaya akibat ancaman dari varian Delta yang lebih mudah berjangkit dan telah dikesan di lebih 98 negara. Jadi walaupun angka PMI di Eropah dan Amerika Syarikat dijangka akan kekal utuh untuk bulan Jun, namun peningkatan semula kes COVID yang kini dilihat di rantau tersebut akan menyaksikan impak yang sama terhadap angka PMI untuk bulan yang akan mendatang. Dan Kamal, jumlah pekerjaan di Amerika yang diwujudkan naik pada bulan lepas, namun kadar penganggurannya juga naik. Bagaimana pelabur di Asia akan lihat kepada angka-angka ini? Jika kita lihat kedua-dua angka ini nampak mengelirukan jika tidak diteliti dengan betul. Jadi apa yang berlaku ialah disebabkan kekurangan tenaga kerja yang mendesak, syarikat-syarikat terpaksa menawarkan kenaikan gaji serta insentif yang lebih lumayan untuk mendapatkan pekerja. Ini dapat dilihat daripada peningkatan gaji sebanyak 3.6% berbanding tahun lepas. Oleh sebab itu, para pekerja di Amerika Syarikat kini berada dalam posisi yang lebih selesa untuk memilih kerja berbanding tahun sebelumnya. Dan ini membolehkan mereka meninggalkan pekerjaan sedia ada secara sukarela demi mencari pekerjaan yang lebih baik. Jadi jika kita lihat kadar bulanan pada bulan Jun, orang yang secara sukarela meninggalkan pekerjaan mereka meningkat dari 164,000 kepada 942,000. Jadi apa yang berlaku seterusnya, orang-orang ini kemudian akan dikategorikan sebagai penganggur dan ini sedikit sebanyak mengubah dan menyebabkan kadar pengangguran mengalami sedikit peningkatan. Jadi kita perlu fokus terhadap penambahan sebanyak 850,000 pekerja pada bulan Jun yang sedikit sebanyak mengurangkan tekanan terhadap kekurangan tenaga kerja di samping meneruskan momentum dari pembukaan semula serta pemulihan ekonomi di Amerika Syarikat. Jadi dari perspektif pasaran dan pelaburan sendiri, laporan pekerjaan ini secara keseluruhan dilihat sangat positif.
Okey. Dan adakah ini dan juga dagangan pada Jumaat di Bursa Amerika yang positif, adakah ini terlihat dalam dagangan di Asia pada pagi ini? Kita tahu saham di pasaran Asia dibuka bercampur kerana harga minyak yang tinggi dan juga melihat kepada angka-angka yang dinantikan dari Australia dan juga negara lain. Secara umumnya dagangan di Amerika Syarikat akan memberikan impak positif terhadap sentimen. Namun begitu seperti yang Rizal katakan, faktor seperti COVID serta harga minyak mentah terus akan mempengaruhi negara-negara individu masing-masing. Dan Kamal, CPI China akan juga diumumkan pada Khamis ini dan juga unjuran tahun ke tahunnya dilihat ataupun diunjurkan meningkat. Namun bulan ke bulannya adalah menguncup. Adakah wujud pemerlahanan dalam perbelanjaan di China pengguna? Jika kita melihat kepada data perbelanjaan runcit untuk bulan Mei naik sebanyak 12.4% berbanding 17.7% pada bulan April, dan sedikit sebanyak ini memberikan gambaran bahawa wujud pemerlahanan dalam perbelanjaan pengguna di China. Namun jika dilihat dari sudut yang lebih luas, ini menunjukkan bahawa perbelanjaan pengguna masih lagi agak ketinggalan berbanding pemulihan keseluruhan ekonomi China. Dan kami menjangkakan akan berlaku catching up di antara perbelanjaan pengguna dengan ekonomi secara keseluruhan dalam bulan-bulan mendatang. Bercakap berkenaan dengan 6 bulan, ya, bagaimanakah mungkin Khabar boleh jelaskan prestasi Bursa Malaysia pada 6 bulan pertama tahun ini? Apakah sentimen untuk 6 bulan akan datang melihat kepada pelan pemulihan dan juga kes COVID-19 yang kekal tinggi? Dalam masa yang sama kita juga ambil pertimbangan peralihan beberapa negeri ke fasa kedua yang saya kira bermula pada hari ini. Okey, untuk 6 bulan pertama tahun ini, jika kita lihat prestasi Bursa Malaysia antara yang paling terjejas teruk berbanding pasaran di rantau ASEAN, di mana penanda aras FBMK LCI mencatatkan jumlah pulangan atau total return sebanyak negatif 2.3% dalam nilai ringgit. Ini berbanding dengan Vietnam yang mencatatkan jumlah pulangan sebanyak 31.2%, Singapura 13.1%, Thailand 6.5%. Pelbagai faktor memainkan peranan dalam mencorakkan prestasi bursa untuk 6 bulan pertama, antaranya termasuk peningkatan kes COVID yang kita lihat berlaku pada bulan Januari dan Jun tahun ini. Di samping itu, proklamasi darurat pada awal Januari juga menjejaskan keyakinan para pelabur asing, dan ini dapat dilihat daripada aliran keluar dana pelabur asing yang berterusan mencapai RM4 bilion ringgit sepanjang 6 bulan pertama untuk tahun ini. Jika kita lihat kepada pelan pemulihan, antara intipati utama yang dapat diambil adalah panduan garis masa atau timeline di mana kerajaan membayangkan sektor ekonomi hanya akan dapat dibuka secara penuh menjelang 2 bulan terakhir untuk tahun ini. Jadi ini sekaligus memberikan impak negatif terhadap trajektori pertumbuhan untuk tahun ini, di mana pemulihan secara total atau menyeluruh hanya akan dapat dilihat pada tahun 2022. Saya menjangkakan prospek untuk 6 bulan akan datang terbahagi kepada 2 bahagian, di mana suku ketiga masih lagi kelihatan mencabar disebabkan ketidaktentuan politik dan ekonomi serta kes COVID yang masih lagi berada di tahap yang tinggi. Seterusnya, suku keempat dijangkakan akan menyaksikan sentimen yang lebih positif, didorong oleh jangkaan kadar vaksinasi yang lebih tinggi, pengurangan kes COVID serta fokus pelabur yang mungkin akan beralih terhadap sektor yang lebih bertemakan pemulihan ekonomi. Dan bercakap berkenaan dengan peralihan, ya, peralihan ke fasa 2 di negeri-negeri yang diumumkan sebelum ini, adakah ini mampu memberikan panduan dan juga kejelasan kepada pelabur tentang apa yang akan berlaku dalam minggu-minggu akan datang jika negeri-negeri lain mula capai kepada ambang ataupun nilai ambang yang ditetapkan? Adakah ini satu kejelasan yang dicari pelabur? Walaupun peralihan ke fasa kedua untuk beberapa negeri adalah berita yang baik, tetapi saya menjangkakan impaknya adalah minimal kerana selagi peralihan fasa tidak berlaku secara menyeluruh atau nationwide, lebih-lebih lagi untuk negeri-negeri penjumbang utama seperti Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Sarawak dan Pulau Pinang, para pelabur akan terus bersikap berhati-hati dan meneruskan pendekatan tunggu dan lihat. Dan Kamal, apa yang dijangka pada mesyuarat MPC berkenaan dengan OPR pada Khamis ini? Adakah Bank Negara Malaysia akan kekalkan kadar faedah, Kamal jangka? Kalau kita lihat pada konsensus, ia menyangkakan Bank Negara akan mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 1.75%. Jadi berikutan pengurangan sebanyak 125 mata asas pada tahun lalu yang menyaksikan OPR kini berada pada tahap yang paling rendah.
Bank negara mungkin akan menggunakan pendekatan tunggu dan lihat ke atas hasil dari program dan plan fiskal yang diumumkan oleh kerajaan sebelum mengambil langkah-langkah dasar monetary yang lebih tersasar. Dan Kamal, OPEC pada minggu lepas gagal capai persetujuan. Bagaimana ini akan beri kesan kepada harga minyak mentah pada minggu ini? Mereka juga akan bersyarat pada minggu ini, saya jangka, ya? Ya. Jadi selagi rundingan masih berjalan dan kata sepakat belum berjaya dicapai, harga minyak dijangka akan terus didagangkan mendata dengan kemungkinan kadar volatility yang lebih tinggi dari biasa. Walaupun jika dilihat negara-negara anggota pada dasarnya bersetuju untuk meningkatkan pengeluaran minyak mentah untuk bulan-bulan yang mendatang, halangan utama datang dari UAE yang bertegas untuk mendapatkan syarat yang lebih adil untuk meningkatkan kadar asas pengeluarannya. Sekiranya kata sepakat gagal dicapai, ianya mungkin akan mendorong harga minyak mentah untuk melonjak lebih tinggi. Tetapi untuk jangka masa yang lebih panjang, kami menjangkakan harga minyak akan stabil pada paras yang lebih rendah berdasarkan prospek peningkatan pengeluaran minyak dari OPEC serta sekutunya, di samping kemungkinan kembalinya Iran dalam ekspor minyak global serta potensi peningkatan semula pengeluaran dari Amerika Syarikat. Dan Kamal, terakhir sekali Kamal, ya, bagaimana pula dengan prospek ringgit? Bagaimanakah harga minyak yang ketika ini berada pada sekitar $76 setong memberikan kesan kepada ringgit? Dalam masa yang sama, apakah faktor-faktor lain domestik yang memberikan kesan kepada ringgit pada ketika ini? Jadi walaupun ringgit biasanya memperlihatkan pengukuhan selari dengan harga minyak mentah yang tinggi, namun kami jangkakan ringgit akan terus berdepan dengan tekanan pada minggu ini, di mana pelabur akan terus bersikap lebih berhati-hati disebabkan perkembangan positif ekonomi yang dilihat di Amerika Syarikat, serta menantikan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetary Bank Negara pada hari Khamis ini. Selain itu, data ekonomi yang kurang memerangsangkan seperti PMI yang susut secara mendadak minggu lepas, serta pelaksanaan PKP yang lebih ketat juga turut akan memberikan impak negatif terhadap sentimen ringgit pada minggu ini. Terima kasih Kamal Mustaza, pengurus Dana Value Partners Asset Management, membincangkan berkenaan dengan unjuran pasaran dan juga ringgit pada minggu ini serta faktor-faktor yang akan pengaruhi pasaran dan ringgit pada minggu ini. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.